jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kena ungkit lagi. Dia sangat-sangat otai. Kalau Budi pergi event, tak sah kalau tak jumpa dia, sebab beliau masih lagi relevan sampai sekarang walaupun bergelar otai. Ini dia Abang Nas Ahmad, atau lebih dikenali sebagai Abang Rambut Ketak. Assalamualaikum pada semua. Assalamualaikum pada Budi. Terima kasih kerana menjemput saya ke sini. Pertama kali datang sana, wow, saya kagum tengok. Saya happy tengok kawan-kawan saya berjaya, dan Budi antara yang berjaya. Tengok dia punya studio, walaupun simple tapi pada saya lengkap, dan saya bangga saya berada di sini. Terima kasih. Waalaikumsalam, Abang. Saya pun berterima kasih jugalah untuk kesudian Abang meluangkan masa, kan. Sebab sekarang zaman orang kejar masa. Masa tu duit. Yes. Kan? Masa jadi tu kita sama ada kita larat kerja ke tidak. Masa yang cukup bernilai. Orang kata Abang spend untuk 1 jam bersama dengan kita untuk berkongsi pengalaman, cerita-cerita, kisah-kisah dulu kala. Sebenarnya di sebalik itu Budi nampak saya macam tu. Saya pula nampak Budi satu orang yang ambitious. Dia pergi jauh, dia nak jauh dalam bidang ini, dalam bidang penyiaran. Walaupun dia yalah jalan dia punya cerita zaman sekolah apa semua mungkin tak menghala ke situ, tapi betul, dia betul. Oh ya, Abang faham. Dia menghala ke situ kehendak dia. Sama juga macam saya faham sebab saya mengalami. Saya datang dari keluarganya arwah bapa saya tak suka dengan muzik, gitar apa semua, tapi saya tahu itu bidang saya. Saya tetap buat, dan alhamdulillah benda-benda tu yang saya hidup sekarang dalam benda itu, tapi dalam cara yang betul lah. Satu benda saya nak betulkan tadi, Bang. Saya belum lagi berjaya, Bang. Dalam podcast ni saya masih bermula. Saya rasa banyak kelemahan dia yang saya perlu belajar lagi daripada senior-senior. Kejayaan tu datang, kita tak perasan yang benda itu kita dah berjaya sampai ke level itu. Saya pun tak perasan. I just do it. Yang penting keikhlasan. Kita buat dengan ikhlas, kita buat dengan betul ikhlas, bukan kerana disuruh, dipaksa. Kita buat dengan ikhlas, dan kita, orang nampak kita. Saya nampak you dekat mana. You tak nampak you tak nampak diri you rasa you belum berjaya. Sebenarnya you dah berada di tangga-tangga kejayaan itu. Satu hari nanti insya-Allah kalau you istiqamah, you teruskan, insya-Allah you akan lebih daripada ini. Tapi dengan adanya studio walaupun kecil ini, dan dengan adanya penampilan you dalam bidang broadcasting ni, dalam bidang bloggers ke, journalism ke, semua tu, YouTuber semua tu, dengan adanya you kat sini, you bukan sekadar ada, tapi you ada, dan you are somebody. You are somebody. Saya pandang Budi sebagai somebody. Budi bukan kerana you pernah tolong saya beberapa kali promotion apa semua, bukan kerana itu tolak tepi. Itu pada saya itu cerita lain, tapi you sebagai Budi, saya happy. Saya alhamdulillah tengok you. Saya tengok dengan you, saya perhatikan, dan insya-Allah saya pun doakan mudah-mudahan terus sukses. Lebih sukses daripada sekarang. You tak perasan sebab you ikhlas. Saya pun dulu saya tak perasan sebab yalah saya perasan lah keikhlasan tu penting. Minat kita lah, passion. Passion, ya. Yeah. Passion pun penting juga, sebab kalau kita buat, kita disuruh buat, dia tak menjadi. Tapi kalau kita nak buat benda yang kita nak buat, dia akan jadi. Sama juga macam rokok lah. Dulu saya sok rokok. Saya sok rokok, lepas tu wife marah, arwah mak marah, tak boleh berhenti. Tapi kalau saya sendiri nak berhenti, sekarang alhamdulillah satu batang rokok pun saya tak ada. Dah lama, Bang? Okey. Saya isap rokok daripada zaman sekolah menengah tu. Saya ada pengawas. Saya adalah seorang pengawas, prefect. Siapa isap rokok saya kantor dan saya report pada cikgu. Dia orang kena sebat ke apa kan. Tapi besoknya habis sekolah, hari ini saya isap rokok. Rokok pertama saya ialah hari pertama selepas habis zaman persekolahan. Sampailah ke saya dah berpuluh tahun dah dalam bidang pekerjaan, dah tua pun masih isap rokok. Bila nak berhenti? Orang tanya saya bila nak berhenti, isteri tanya bila nak berhenti, orang tu marah, orang yang marah. Saya sendiri pun terfikir bila aku nak berhenti. Tapi saya dapat rasa saya akan boleh berhenti kalau saya nak berhenti. Jadi ditakdirkan bulan 5 tahun ni baru. Tahun ni? Oh, baru lagi. Januari tiba-tiba saya tak pernah kena duduk hospital, tak pernah kena sakit besar-besar. Tiba-tiba saya sakit pada masa tu, duduk hospital tingkat 5. Kalau kau nak isap rokok, kau kena turun ke bawah,
pergi keluar daripada parking hanya kerana nak seokok Berapa sebatang. Sangat jauh lah. Lepas tu nak patah balik semula. Dari itu saya rasa, ini kerja gila ni, saya takkan buat benda ni. Terus hilang kegairahan saya pada rokok, dan dia berjangkit sampai sekarang. Tak ingat rokok langsung. Macam tu je. Senang je nak berhenti. Jadi macam gitu je. Kata orang kalau cium bau asap rokok pun dah nak. Pada saya tak. Saya jadi, bukan saya dia benci, tapi saya boleh cium asap rokok. Saya boleh berada di kalangan orang yang perokok, tapi saya sendiri tak merokok. Dia jadi sampai macam tu. Apatah lagi bila orang kata penyakit yang saya kena tu, memang kalau saya berterusan smoking, dia akan jadi lagi sakit. Penyakit itu sakit. So saya rasa dah cukup lah. Enough is enough. Harap menjadi inspirasi lah pada perokok-perokok di luar sana. Jadi dia Abang Nas menjadi tulang belakang untuk menaikkan rating program Melodi satu ketika dulu, guys. Dia adalah merupakan wartawan penyiaran yang cukup-cukup senior. Program Melodi tu kiranya antara makanan dia lah kan. Ruangan Terjah tu orang kata dah sinonim dengan dia. Dan kita lihat Abang Nas ni cukup committed dengan karier dia, cukup berdedikasi, dan dia punya mulut laser tu digeruni oleh semua selebriti kan. Semua kalau selebriti jumpa Abang Nas, alamak, terus berdebar-debar kan. Nervous kan. Sebenarnya, kamu cakap selebriti gerun jumpa saya. Sebenarnya saya pun takut tengok saya. Bila saya tengok TV ataupun saya tengok balik YouTube, garangnya aku, kasarnya aku. Jadi macam tu. Maksudnya Abang Nas menonton YouTube ketika ini, menonton program-program yang dulu-dulu. Lepas saya rasa sampai macam tu aku buat menerja sana sini sebab kita bukan kita pada masa tu kita jadi watak itu. Watak lain itu, sebenarnya kita manusia biasa. Roh lain masa interview tu. Sebenarnya dia kalau TV is kita ada cutting. Sebenarnya kalau kita pergi rumah orang, ialah kita Melayu, Islam, of course lah kita bagi salam. Lepas tu bila orang datang jemput kita datang, kita berbual dengan dia sediakan air semua ada. Tapi zaman tu mana nak tunjuk kat TV, semua potong-potong fast cut, potong-potong. Jadi ada orang sangkakan kita ni kurang ajar, datang rumah orang masuk macam tu je. Sebenarnya ada dia punya adat dia, resam dia. Itu yang bila saya tengok semula, nampak macam saya terus masuk macam gitu. Sebenarnya ikut adat resam dia. Etika kewartawanan tu kita ikut. Saya selalu letak diri saya di tengah. Nak sensasi dengan nak informasi, kita kena lalu tengah. Kalau kita tak lalu tengah, kita tak akan dapat sensasi tu. Kita akan dapat satu yang direct macam tu, which is dia tak menarik minat orang. At the same time kita nak orang minat. Sampai pada masa tu Melodi orang tunggu setiap hari Ahad 12.30 nak tunggu saya Terjah Siapa minggu ni, minggu depan. Dia ada istilah kat situ. Kalau ada apa-apa ayat lepas Melodi lepas Melodi, maknanya dia sanggup semua orang satu Malaysia nak tengok Melodi dulu, lepas tu bola nak pergi umbang kahwin ke, nak pergi shopping ke, lepas Melodi. Itu dia punya words dia at that time. Tapi itulah, sekarang dia dah lain, dia dah tak macam tu. Zaman dah berubah. Okey bang, inilah kita nak cerita kan. Bagaimana Abang Nas terjebak menjadi wartawan ni? Boleh imbas balik. Okey. Dia heart and soul. Minat memang daripada kecil saya ingin nak jadi wartawan. Sebenarnya bermula daripada saya ingin nak jadi pemuzik. Bapak saya tak kasih main gitar. Dengar bunyi gitar gerang je dia dah marah. Memang abang saya dia rebel, dia menentang bapak saya. Bapak saya marah pun dia beli gitar juga, sebab dia duduk asrama. Sesekali dia balik rumah, so gitar tu dia bawa. Jadi saya tumpanglah sekaki. Tapi saya dihalang oleh arwah bapak saya. Bapak saya tak suka pada muzik apa semua. Itu yang buat saya jadi rebel. Rebel maknanya saya menentang. Saya nak membuktikan satu hari saya akan berjaya dalam kehidupan, dalam bidang ini. Dalam bidang yang dia kata begitu, begini, saya akan buktikan bidang ni tak salah. Yang mencorakkan ni kau sendiri, orang tu sendiri, bukan bidang itu.
Bidang itu adalah bidang. Lain lah kalau kau mencuri, menyamun ke maksiat gitu lain, tapi setakat main muzik tak salah. So lagu apa yang nak bawa lagilah kita boleh pilih, sama ada lagu ketuhanan ke, lagu yang hancur ke kan. Itu sendiri pilih lah kan. Tapi kita yang bawa dia, kita yang kayuh benda tu kan. Jadi macam mana boleh pilih bidang kewartawanan daripada situ saya minat bercerita, saya suka bercerita. Tapi Kalau lipas balik tahun berapa? Tahun saya masa sekolah dulu history dengan maths kira-kira dengan sejarah saya tu, tapi lebih kurangnya lah 80-an 80-an dah? Sebelum menengah 80-an which is pada masa tu saya ingin nak jadi wartawan, tapi nak buat macam mana. Pada masa tu adik-beradik saya 13 orang. 13 orang, saya nombor 11. Ada 2 orang lagi. So pada masa tu satu hari tu arwah bapa dia buat meeting dengan saya, dengan 3 beradik saya, arwah bapa saya dengan adik saya. Bapa kata bapa mampu sekolahkan seorang je lagi. Siapa? Kalau adik saya sekolah, saya kena berhenti. Kalau saya sekolah, adik saya kena berhenti. Siapa yang nak berhenti? Kita sebagai abang dah tentulah mengalah, tak apalah. Biar saya berhentilah, adik sekolah teruskan. So, depan-depan memang nampak macho, nampak macam okey, tak ada halnya. Tapi tak siapa tahu lepas tu saya masuk bilik, tutup pintu, terbaring tengok siling. Nangis. Kita cita-cita nak jadi wartawan, mesti kena ada SPM, lepas tu masuk Meskom apa semua. Kau sampai situ saja, habislah cita-cita kau punah ranah kan. Tapi dari situ naik semangat saya. Tak apa, satu hari aku akan buktikan aku tetap akan dapat jadi wartawan. Kontrol takkan nangis. Memang sedih sebab, tapi kontrol. Tapi kebetulan lah besoknya tu raya. Jadi surau depan rumah tu tak boleh raya. Sudah. Tu saya dah tak boleh kontrol, menangis. Berderai mata, tak siapa tahu pun saya dalam bilik. Tapi semangat naik lah. Tak apa, satu hari aku tak akan buktikan aku boleh jadi wartawan, antara yang terbaik. Antara terbaik lah. Azam kata. So itulah tahun demi tahun adik saya masuk universiti. Kita orang dekat Johor, kampung kat Johor. Adik saya ke KL, dia UiTM. Dia ambil Mascom saya. Cuma SPM aja pun dah tak sambung sekolah, nak buat apa. Jadi terpaksa lah kerja beberapa kelang-kelang kat Johor sementara tunggu ada kerja yang sesuai 4-5 kelang juga, kelang kain, kelang lilin, apa sekitar Skudai Johor Baru tu banyak kawasan kelang. So saya pernah bekerja kelang tu. Tapi sambil tu minat saya menulis, saya teruskan. Satu hari tu saya minat kumpulan, ada kumpulan barat nama The Bee Gees. Kumpulan adik-beradik, Barry Gibb, Robin Gibb, Maurice Gibb. Lepas tu ada adik seorang Andy Gibb nyanyi solo. Famous Bee Gees. The Bee Gees. Memang famous pada itu. Saya ada peminat setia dia. Tapi semua cerita yang saya baca pasal The Bee Gees di akhbar dan majalah Malaysia, ada je yang tak kena, ada je yang tembak, ada je yang tak betul. Saya jadi geram. Satu hari saya tulis apa yang saya tahu pasal Bee Gees. Tulis. Saya post ke UiTV kat KL dengan harapan wartawan lain kalau nak buat cerita pasal Bee Gees, rujuklah situ. Reference, tak payah nak buat salah lagi. So assignment tu. Sendiri buat, sendiri geram, sendiri buat. Tapi bulan depannya kakak saya setiap bulan beli UiTV. Buka UiTV baru, ada cerita Bee Gees. Saya pun baca, macam aku tahu teksnya. Saya tengok, tulisan saya, tulis itu oleh Nas Ahmad, ada credit byline. Itu yang penaik semangat saya. Aku cuma aku nak sambung belajar pun tak boleh, tapi dia menghargai aku punya tulisan. Saya pun buatlah cerita pasal lain masa tu. Kumpulan Death Leopard keluar. Saya buat pasal Scorpion sama keluar. Juga Hantar post. Masa tu zaman post. Semuanya saya buat, semua keluar. Dan saya dibagi kolom saya sendiri, Rockin bersama Nas Ahmad. Saya ingat editor UiTV masa tu Bahya Mahmud, dia menghargai hasil penulisan saya. Tapi masa tu saya hanya menulis arti barat saja. Daripada situ baru saya munculkan diri, beranikan diri menceburi bidang kewartawanan, walaupun saya tak ada
Tak ada khusus. Saya tak pergi ambil meskom pun. Saya tak dapat pergi. Tapi saya beranikan diri bila ada konsert kat Johor, saya pergi cover. Johor dan Singapura kan, Singapura dekat Johor. Ada konsert pergi cover, keluarkan. Setiap masa hantar, saya post semua diorang keluarkan. Saya rasa dihargai dan mulalah orang mula tahu nama Nas Ahmad. Daripada situlah, daripada UTV. Dulu UTV atau majalah hiburan kan besar dia pengaruh dia. Masa tu tak ada internet semua. Dan murah Zaman dulu berapa ringgit? RM4? RM4 kan? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? 2 minggu sekali. Dan saya daripada 1 kolom jadi 2 kolom saya kat situ. Masa tu saya, yang kekuatan UTV masa tu saya dan Jui. Dia dipanggil Stringer. Stringer lah? Stringer ni maknanya, ya kita wartawan tapi kita bukan staff utusan. Saya di utusan Melayu Johor tapi bukan buat hiburan. Saya buat general. Begitu pasal ni. Tapi di UTV memang saya ada kolom saya sendiri. Tak ada Stringernya ada kolom sendiri. Saya ada kolom sendiri 2 pula tu. 2 kolom sendiri. Cakap apa saja? Pasal muzik ke apa? Satu kolom tu Rockin bersama Nas Ahmad, cerita pasal rock je lah. Dulu rock international, Scorpion apa semua. Lepas tu sekarang rock zaman Battle of the Band dulu, Wing lah, apa Bloodshed lah, yang you jumpa tu semua zaman-zaman itulah. So satu tu rock, satu tu saya buat macam gambar tu saya kelakar kan, ambil gambar tu letak dalam kelakar, nama ruangan tu usik-usik aja sama Nas Ahmad, Rokim sama Nas Ahmad dan usik-usik aja. So daripada itulah satu hari tu saya dipanggil naik ke KL, Kak Bam dengan UTV maintain pada masa tu panggil saya naik KL. So saya pun naik jumpa dekat pejabat UTV. So dah lantik saya jadi wartawan UTV biro di Johor dan Singapura. Apa-apa di Johor dan Singapura saya. Masa tu saya belum betul-betul utusan punya staff kekal. Saya pernah kecewa 2 kali. Sekali saya pergi interview jadi wartawan utusan, tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab saya tak nak potong rambut. Saya takkan potong rambut. Sedangkan nak jadi rambut ketak tu dah dia punya trademark. Sedangkan nak jadi staf utusan mesti kena potong rambut. Kawan saya Jeffrey dapat masuk, dia sama-sama saya kat Johor, dia dah naik KL, dia dapat jadi juru kamera utusan. Saya tak dapat. Wahai saya yang ambil dia jadi partner saya pada masa itu. So saya tak nak potong rambut. Dia marah saya, kau rambut boleh tumbuh lah, interview kau potong lah, nanti tumbuh balik lah. Tapi saya rasa tak. Bila saya potong rambut, saya hidup bukan sebagai saya. Saya nak hidup saya sebagai saya, baru saya boleh buat benda yang saya suka buat. Kalau saya hidup bukan sebagai saya jadi orang lain. Jadi jiwa saya semua dah half-hearted, separuh hati kan. Jadi itulah daripada situ saya gagal, tapi saya diambil sebagai wartawan UTV di Johor dan Singapura. Jeffrey kekal dekat KL lah. Saya sendiri dengan cameraman lain saya assign untuk ikut saya. Lama kelamaan saya ingat AJL tahun berapa tu saya naik KL nak cover, terjumpa dengan Nick Ramzi. Nick Ramzi masa tu pengurus bahagian hiburan TV3. So rupa-rupanya dia minat kat saya. Setiap UTV dia baca kolom saya dulu ni, dia nak saya. So dia panggil, dia cakap saya masuk TV3 nak. Saya terperanjat, saya tak adalah tu sangat, saya cuma ada kebolehan itu. Tapi bagus Nick Ramzi ni, dia tengok pada kebolehan orang, kreativiti orang, bakat orang, bukan hanya paper qualification. Jadi alhamdulillah lah saya naik KL. Tapi sebelum tu saya naik KL bukan kerana TV3. Sebelum tu saya memang dah naik dapat jadi wartawan Eurofine TV Production. Eurofine ni buat dokumentari perspektif untuk TV2 setiap hari Ahad kot. So tapi minggu ni buat pasal perubatan, minggu depan pasal politik, minggu depan pasal sains. So saya kena buat, saya wartawan dalam tu. Saya kena buat semua buat skrip saya buat. So saya terpaksa menghadap tu walaupun bukan sejiwa dan saya terpaksa buat, bertahan 2 tahun jugalah. Selepas tu baru saya terjumpanya Nick Ramzi ni, barulah dia offer. Itu tahun berapa? Lebih kurang 98 kot. Sebab saya naik KL 93. Saya naik KL 93, masa tu
ada satu majalah kecil tu Artis 893. Lepas tu barulah Eurofine. Eurofine saya jadi dokumentari 2 tahun. Lepas tu barulah TV3. Saya berhenti Eurofine tu sebab dapat offer TV3. Hari ni berhenti Eurofine, besok masuk TV3. Sebab dia menganggur mana-mana. Sebab itulah saya salut pada arwah dah Kak Bam, Bayar Mahmud kerana ambil saya di URTV. Dan salut pada Nik Ramzi. Ada lagi sekarang dia meniaga. Nik Ramzi sekarang meniaga. Dia yang nampak bakat saya. So daripada pengalaman saya, dia nampak katanya lah saya ada kelebihan, kreativiti saya. So dia percaya pada saya. Alhamdulillah saya masuk mulanya sebagai wartawan TV3 buat program Melodi. Melodi terus lah. Saya tak tahu Melodi itu adalah program hiburan yang paling saya minat sebelum saya masuk TV3. Nak pergi mana-mana rehat siap. Masa tu pakai videotape, siap rekod video tu. Abang Nas masih ingat lagi siapa pengacara masa tu? Masa tu Oji di hujung-hujungnya. Oji dengan Apik, Saiful Apik. Maknanya saya merasa masa zaman dia orang, tapi saya bukan producer dia orang. Producer masa tu orang lain, Syahila Harun Shah. Saya one of the team member dalam Melodi tu. Masa tu saya assistant producer. Lepas tu di TV3 dulu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kau dekat Melodi, tukar kau dekat muzik-muzik. Lepas tu tukar kau dekat senario, apa-apalah program dalam Jabatan Hiburan TV3. 6 bulan sekali setiap orang kena pergi tu. Tapi berlainan sikit dengan saya. Agaknya dia nampak saya sesuai dengan Melodi. Lepas keluar masuk program lain tu, 6 bulan betul masuk Melodi semula. Lepas tu keluar balik buat program lain, buat drama, video klip. Masa tu Ambang Klasik ada artis dia, so saya buat video klip dia orang. Lepas tu balik semula kepada Melodi. Beberapa kali saya keluar masuk Melodi. Macam magnet Melodi ni. Jadi macam tu. Sampailah pada bila Media Prima tukar bos. Bos kita masa tu Datuk Farid Rizwan. Saya ingat satu hari tu, Datuk Farid tu masa dia baru lagi. Saya pun tak pernah jumpa dia, tak pernah ada peluang jumpa dia. Saya tahulah saya ada bos nama Farid Rizwan. Tapi kebetulan pagi tu tersempat satu lift dengan dia. Nak naik atas. Saya punya office tingkat 4 sini pentas, dia punya tingkat PH. Jadi sempat pula dia ulur salam. Saya pun salam, dia sempat cakap, awak buat apa sih? Saya buat muzik-muzik. Kita kata tak ada, saya awak balik semula Melodi. Family saya semua minat awak kerana minat Melodi kerana awak. Saya nak awak balik semula. Wow, saya tengok macam tu. Saya tak kisahlah, saya okey. Heart and soul saya memang minat itu pun, tapi dah ditugaskan buat lain, saya buat lain lah. Tapi dia kata nanti dia aturkan. Betul, petang tu, tengah hari tu juga dia bagi tahu pada bos Jabatan Hiburan dan saya ditukarkan balik ke Melodi. Sampailah bertahun-tahun berpanjangan sampai saya boleh create segmen terjah dalam tu. Terjah tu dah branding apa? Dia dalam Melodi dia ada segmen teater, usik-usik dan termasuklah terjah. Terjah salah satu segmen yang lepas tu dia jadi sendiri. Dia jadi program dia sendiri. Terjah tu jadi program sendiri, program saya sendiri. Tapi cuma mampu bertahan 2 musim je. Sebab kepanasan, panas sangat pada masa tu. Sampai dikatakan direhatkan lah pada masa tu. Dikatakan direhatkan, tapi kita pun faham lah sebenarnya bukan untuk sangat, sebenarnya tak nak take the risk lah macam tu. So saya teruskan di media sosial lah bila dah masuk YouTube. Sekarang saya buat, tapi cuma terjahnya di Nas Ahmad Terjah YouTube channel ni, dia bukan macam Melodi yang asal dulu mesti sensasi, mesti terjah artis saja. Saya buka skop dia kepada terjah macam kalangan peniaga-peniaga yang nak memperkenalkan produk mereka. Saya pun boleh menejar dia orang. So dia orang hire saya buat video. Saya dah keluar dari TV3 3 tahun yang lepas. Selepas tu saya buka 2018 keluar 3 tahun yang lepas. Saya berhenti sebab 2019 macam tu. Sebab saya timbul kesedaran. Kesedaran di mana aku kerja TV3 tak tahu dah 30 tahun kot. Tapi TV3 bukan aku punya. Yang aku punya apa? Kalau aku kerja sampai bersara pun, bila aku bersara kosong, tak ada apa lagi. TV3 bukan aku punya. Tinggal kenangan-kenangan manis, kenangan indah je. So yang aku punya apa?
Tu yang saya fikir, baik aku buka aku punya sendiri. Yalah, aku tak ada duit besar sangat. Aku ambil MSS berhenti TV3 pun dapatlah, alhamdulillah, tapi taklah besar macam boleh buka satu studio besar kan. Boleh lah, tapi okey lah, daripada engkau terus bertahan kat situ tak ada apa-apa sampai ke bersara, usia bersara nanti kosong. Baik kau berhenti sekarang. Sayang, memang sayang, tapi terpaksa. Ya. Abang berhenti semasa kemuncaknya program Melodi tu. Ramai yang nak, orang kata sanggup tak buat apa di hari Minggu, menghadap TV semata-mata nak tengok Melodi kan. Dan abang dikatakan merajuk ketika itu, tak sampai setahun jadi penerbit Melodi, dan terus berhenti. Adakah itu betul? Rajuk Apa yang berlaku masa tu sebenarnya? Apa yang membuatkan abang berhenti ataupun yalah? Pada saya berhenti bila saya fikirkan kesedaran tu, apa aku, takkan aku nak bersara nanti kosong, tak ada apa, tinggal kenangan manis saja. So baik saya berhenti, buka company sendiri, company kecil pun tak apa. Itu sebenarnya yang ada dalam kepala saya. Tapi kalau kata merajuk, saya tak nafikan jugalah. Dalam kita menghadapi seharian tu, ada perkara yang happy, ada perkara yang kita frust kan. Memang ada berlaku jugalah daripada macam, yalah, bila kita bekerja dengan orang yang ramai, dah tentu kita berhadapan dengan macam-macam, kerana orang ni kata begini, orang ni suka kita, orang ni tak suka kita. Kita kena menghadapi benda tu semua, tapi jangan benda tu mempengaruhi keputusan kita. Keputusan kita biar yang wajar, yang waras. Kita tak suka tak suka ke, biar benda tu benda yang tepat. Kalau kita nak layankan sangat orang yang mungkin dia tak berapa setuju dengan kita, hidup kita untuk dia ke? Kita kena fikir balik, kita lahir ni untuk ikut cakap dia ke? Tak nafikan lah, memang semualah dalam sekolah pun satu kelas tak ada lah semua baik dengan kita. Ada orang tak suka kita. Jadi macam mana kita menghadapi orang yang tak suka kita? Dalam negara pun, Malaysia pun, ada orang tengok terjah minat Nas Ahmad, suka Nas Ahmad. Ada yang benci Nas Ahmad, kata saya kurang ajar, saya mengaibkan orang. Persepsi dia yang macam gitu. Sebenarnya saya ada line saya sendiri, setakat mana saya boleh buat, setakat mana saya takkan buat. Jadi orang akan kata macam-macam. Jadi kita jangan letak hidup kita ni berpandukan apa orang kata. Kena buat apa yang kita rasa betul, kita teruskan, insyaAllah. Kita taklah hebat sangat, taklah baik sangat, kita pun belajar kehidupan. Dulu kita macam mana, sekarang kita macam mana kan. Tapi sebaiknya kita pilih laluannya yang abdal lah, yang lebih baik kan. Sebab dalam keadaan yang terutamanya dalam keadaan sekarang ni, di mana banyak yang begitu mengejarkan viral. Gunanya dengan viral, bila dapat viewers ramai, bila dapat followers ramai. Saya pula terfikir, ya betul, tapi kau dapat hasil, dapat duit di situ, berkat ke tidak? Kalau tak berkat, kau standby lah. Memang kau kaya, satu hari kau standby, satu hari kau kena sakit ke, kau kena apa, benda tu akan kekal. Sebab dunia, selagi dunia tu adalah dunia dia sementara, yang kekal kat sana syurga atau neraka, antara dua lah. Dunia ni tempat training. Hari ni kau diuji dengan tu, besok uji ni, besok uji ni. So kau nak kena pandai menghadapi benda ni semua kan. So kena bijak pilih. Abang dikatakan pernah mengalami kemurungan dalam karier abang. Ada tak macam abang down, sedih di satu ketika ataupun satu tahap? Okey, bagus soalan. Macam ni boleh baca apa yang pernah berlaku. Dia nak kata kemurungan, saya tak kata tak pernah. Not say murung lah, tapi ya, saya frust pada ketika itu, di mana orang tak menyetujui apa yang saya nampak. Saya nampak macam ni, saya nampak pergi macam gini, tapi orang tak nampak. Orang nampak saya ni macam nak menonjolkan diri, nak mempopularkan diri, nak makin orang kenal saya, peminat makin ramai. Awak sebenarnya, come on lah, orang memang dah kenal aku. Nas Ahmad memang ada nama. Ini bukan masanya lagi aku nak mencipta nama. Ini masa aku nak menegakkan aku punya pendirian, aku punya style semua kan. So fikir yang itulah, bincangnya itu. Bukan bincang aku sebagai seorang yang reporter yang baru saja nak mencipta nama kan. So nak kata kemurungan tu, kemurungan sampai dahsyat tu taklah, tapi frust.
memang saya pernah melalui frust bila tak dipersetujui, dan saya rasa tak ada siapa yang backing saya pada masa tu. Walaupun anak-anak buah saya yang pernah saya didik, mereka tak boleh buat apa, mereka tak dapat buat apa sebab mereka tak ada kuasa. So saya pun faham, saya tak salahkan dia orang, tapi saya kena menghadapi itu. So bila kamu kata kemurungan, ya, sampai satu tahap saya rasa termenung jugalah. Tapi sampai merosak jadi murung tu, alhamdulillah lah, so far tak ada. Boleh kontrol lah. Dia, kita kena letak diri kita sentiasa di tengah. Jangan terlalu excited, jangan terlalu down. Kalau kita letak diri kita tengah, insya-Allah kita akan dapat stabil dengan keadaan. Bagus. Abang sebenarnya apa vision abang dalam Melodi? Apa pernah jadi penerbit setahun? Sepatutnya diberi peluang lagi lama dalam Melodi. Sebenarnya saya menerbitkan Melodi, penerbit lama, 10 tahun. 10 tahun dalam Melodi. Dalam Melodi sebagai wartawan. Dalam Melodi sebagai wartawan dah 11 tahun. 11 tu. Jadi producer dia dah 10 tahun. Daripada producer Melodi. Oh, dah lama. Okey. Wartawan Melodi keseluruhannya kali saya lebih kurang dalam 20 tahun lebih kurangnya. Saya boleh kata 8, tak cecah 10 tahun. Itu sebagai wartawan. Selain itu wartawan dan producer. Saya producer, saya yang terbitkan sendiri, cerita apa nak masuk, cerita apa nak potong, banyak mana nak masuk, angle apa, saya yang arahkan budak-budak saya semua pergi jumpa hati ni, soalan dia ni. Kalau dia orang tak tahu betul, kalau dia orang ada point dia sendiri, okey, point kau apa, kalau rasa okey, go ahead. Kalau saya tak okey, saya pula share. Okey, so saya dapat melahirkan lebih ramai legasi bawah saya. Sherwi, adakah after Abang Nas macam mana? Okey, dia adalah anak buah saya yang pertama yang saya tak tahu. Daripada biasa tu rupanya dia jadi pelapis saya. Di dalam legasi Nas Ahmad, dia yang nombor 1. Saya tak tahu dia perempuan yang Cina, asalnya Cina, lepas tu masuk Islam. Perempuan Cina dia. Perempuan Cina, dia baru masuk dulu dengan rambut tutup. Budak-budak muda kan pada masa tu kan. Saya pun tak tahu satu hari dia akan jadi producer mengganti saya. Tapi okey, dia bersama saya dalam Melodi, dia belajar banyak situ. Lepas tu dia kahwin dengan kawan-kawan kita dalam tu, producer remaja. And then bila saya keluar, bila Terjah tu nak dijadikan program asing, asalnya kan dia segmen dalam Melodi. Jadi saya kena keluar untuk produce Terjah. Jadi siapa yang nak produce Melodi? Jadi saya recommend Michelle sebab saya nampak dia yang boleh. Dia yang satu kepala dengan saya. Apa tu banyak yang dia belajar dari saya, cara saya. So alhamdulillah rezeki dia pun dapat jadi producer. Dan itulah dua, dia produce Terjah, dia produce Melodi, saya produce Terjah. Tapi bila Terjah dia sampai 2 musim aja. Terjah 1 jam ke setengah jam? 1 jam. 1 jam Terjah. Masa tu bermula dengan malam. Lepas habis buletin utama, 8.30 malam, Terjah 8.30 sampai 9.30. Hari apa? Isnin tak silap saya. Setiap Isnin. Tapi slot tu bahaya. Konten 1 jam tu. Slot tu bahaya. Bukan bahaya apa. Dari segi mana bahaya? Dia nak kata ayat bahaya tu sebab pada masa tu TV tengah high rating buletin utama. Buletin utama yang paling ramai orang tengok, orang dari segala lapisan masyarakat, orang politik, orang sukan, orang suri rumah, semua menonton buletin utama. Selepas tu mengalir pula Terjah. Jadi penonton yang boleh utama tu akan tengok jugalah Terjah ni. Maknanya kau salah sikit, kau apa sikit, kau kena. Kau kena sebab kau jadi perhatian satu Malaysia ni. So itu yang itulah. Kalau kita macam hari lain, katakan hari Ahad 12 hari, dia asing, dia tak dengan buletin utama. Jadi kalau dia ada apa-apa yang sensitif ke, tak berapa tu sangat. Yang malam tu lepas buletin utama itu yang bahaya sebenarnya. Sebab tu sekarang ni lepas buletin utama dia orang tahu yang light aja, macam apa program yang 2 minit tu, Embas. Benda yang 2 minit, benda yang tak kontroversi, tak sensasi. Sebab dia punya penonton mengalir dari situ. So macam saya kena yang itulah, lepas saja buletin utama terus satu program yang Malaysia terkejut pada masa tu. So berhadapan dengan inilah,
berapa setuju diteruskan. Ada pihak-pihak yang mengatakan program ini tak boleh diteruskan, dia merosakkan masyarakat lah, katanya itu pendapat dia orang lah. Yalah, kalau orang pandang dari sudut yang tak okey, dia tak okey lah kan. So saya beberapa kali kena pergi menghadap MCMC semua, kena menjawab semua ni. Sebab MCMC ialah kalau dah ada aduan, dia takkan nak diam, dia kena panggil. So saya kena panggil, saya kena jelaskan sebab apa. Kalau dia faham, okey teruskan. Sama juga yang datang ke office, ada satu persatuan artis tu, adalah salah satu ahli dia tu kena macam kena gosip ke apa, so mengadu kat persatuan datang dan saya kena jelaskan sebenarnya apa. Alhamdulillah, benda tu lepas dijelaskan barulah benda tu orang lagi faham sebenarnya apa, nama itu kita sebenarnya apa. Nampaknya macam panas tapi sejuknya kat mana, nampaknya macam hancur tapi yang baiknya tu kat mana. So itulah yang apanya saya kena pikul selama saya di Terjah dan di program Terjah dan Melodi. Sampailah bila Terjah tak diteruskan, saya nak balik ke Melodi pula, masa tu dah ada Michelle. Jadi saya kena buat sementara produce program lain dulu lah, muzik co-producer, bukan producer yang besar. So muzik lah, lepas tu ada beberapa program yang ABP, AJL semua tu. Tapi sebagai co dia lah, bukan sebagai producer. So sampai sekarang bila saya dah ada, saya dah nampak sampai bila aku nak macam gini, semua orang pun makin lama makin usia meningkat, makin lama makin nak kena keluar cari apa kesinambungannya. So tu saya fikir TV3 bukan saya punya. Jadi saya kena keluar, suka tak suka, sayang tak sayang. Ada orang kata kau dah berpuluh tahun kat TV3 sampai habis lah. Pada saya sampai habis pun bukan jaminan. So itu yang saya keluar. Sampai ada sekarang ni, tak tahu dah 3 tahun saya sendiri. Zaman pun dah zaman YouTube, saya pun dah menghala ke YouTube. Walaupun YouTube channel saya tu taklah macam budak-budak sekarang. Dia punya followers ramai, dia punya viewers banyak, mengalahkan kita. Yalah, generasi saya, generasi tak macam generasi dia orang, ni zaman dia orang. Tapi kita kena ada, kena teruskan. Kita kena, jangan rasa mengalah, jangan rasa mengalah. Memang kita kalah dari segi viewers, tapi kita kena ada dalam industri. Sebab tu yang tadi you kata masih relevant, masih ada. Sebab saya adalah saya di situ. Saya tak nak jadi orang lain, saya adalah saya di situ. Orang menghargai saya yang itu. So, okey, kita bercakap pasal Melodi dan Terjah ni, abang. Program ni dia memang konsep dia mencungkil kisah peribadi artis, benda-benda yang panas, benda-benda yang kontroversi kan. So dalam banyak-banyak liputan, banyak-banyak isu yang ditampilkan oleh abang, kalau masih ingat lah, dalam banyak-banyak tu, artis mana yang orang kata memberi impact yang besar, yang boom, yang eksklusif, yang membuatkan wartawan-wartawan lain ikut, maksudnya akan follow up isu ini. Pendedahan mana yang paling besar sekali lah? Sebenarnya ada banyak, tapi ada beberapa yang kita bagi 3 lah. Banyak sangat. Yang paling besar kat mana? Pada masa itu semua kawan-kawan wartawan memang kalau boleh merayu lah kat kita, cerita apa nak keluar, apa cerita aku nak buat minggu ni, dia nak ikut, dia nak. Pernah ada satu press ikut saya pergi menerjah, dia nak mengalami sendiri, nak share. It's okay. Antara saya dengan artis, sebenarnya benda ni bergantung pada pertimbangan kita. Memang kita nak sensasi, nak kontroversi, tapi still ikut etika kewartawanan. Kita tak boleh ikut kegairahan kita nak dapatkan dia punya, kalau orang sekarang kata viral lah, scoop lah, viral lah. Kita berada di tengah-tengah di mana kita nak benda tu panas tapi panas selamat. Kita nak benda tu sensasi tapi sensasi yang under control, yang kita boleh kontrol, bukan yang sampai mengairkan terus sampai dia tak boleh bernafas langsung. Jangan buat macam tu. Pertama,
merosakkan dia, merosakkan industri juga. Biar benda yang dia pun masih boleh bernyawa, dia pun boleh menepis, menangkis mula. At least ada rasa kesian lah sikit Jangan sampai dia. Kadang-kadang ada artis yang saya interview dia, saya tahu jawapan dia tu tak betul. Dalam kepala saya bohong ni kau ni. Tapi tak apa, kasih peluang. Rekod juga kasih peluang, sebab dia bukan bohong kat saya, dia bohong dekat penonton. Penonton yang tengah menonton dia. Saya cuma wartawan, orang tengah antara penonton dengan dia. Ada satu isu, saya jumpa dia, cari dia, jumpa dia, tanya gini, betul ke tak? Walaupun saya tahu dia cakap tu bohong, saya bukan polis, saya bukan hakim untuk mengatakan kau bohong lah. Tak. Itu lantak dia nak kita tak menyembelahi mana-mana pihak. So saya dah dapat yang saya nak, iaitu statement daripada dia. Saya siarkan itu. Okey, kalau boleh bagi tahu isu yang mana? Okey, ada seorang, ni contoh lah ada seorang pelakon tu, masa tu kes haluat dah lama. So kantoi tertangkap, dan saya jumpa dia, saya terjah dia, saya tanya kenapa kau buat macam ni, bukankah kau gini-gini. Dia pun jawab, dia pun packing diri dia. Saya tahu benda tu tipu, tapi tak apa, kasih peluang kat dia. Balik tu saya siarkan, edit ayat tu siarkan, dan bila tersiarnya pula lagilah saya ingatkan boleh cover dia, rupa-rupanya lagilah kantoi. Banyak lagi orang lain yang tahu lebih daripada tu, dia orang attack dia balik, dah benda tu jadi lagi besar. Which is saya tak nak macam tu, tapi saya cuba sebaik mungkin. Tapi dia jadi macam tu. So saya tak boleh buat apa. Saya sebagai seorang orang tengah, saya dah tolong sebaik mungkin. Tapi kalau dah tak boleh nak buat apa tu, habislah saya punya usaha saya kat situ. Tuan tahu contohnya artis tu lah. Ada lagi kisah-kisah artis yang meletup-letup zaman dulu kan? Okey, ada satu ceritanya, saya jadi serba salah. Saya meletakkan saya dalam keadaan yang saya terasa saya bersalah, dan saya terasa kesal kat situ. Ada satu artis ni, artis lama, dia isteri, dia beristeri lebih pada satu. Jadi tak ada masalah, tapi masalahnya pada anak-anaknya. Jadi pada masa dia sakit, saya pergilah buat liputan ceritakan dia. Tapi bila disiarkan, anak dia pula bising. Anak dia kata tak macam tu, saya ada bukti yang dia gini. So dia nak saya datang jumpa dia. Allah, saya pada masa tu terpaksa, sebab kalau saya tak pergi, saya dianggap berat sebelah. Jadi saya pun pergi, dia pun bercerita dia ada gini, dia ada bukti apa semua tu. Dan lepas tu saya pun edit, saya siarkan. Bila saya siarkan, sebelah pihak yang dikata tu pula pun terasa dah dia panggil saya juga, dia pun nak buat segmen. Dah kita terasa macam kita ni jadi macam nak dipergunakan. Aku dah jadi macam wakil rakyat. Wakil rakyat. Dia ni nak mengadu pasal dia ni mengadu macam ni. Sampailah orang tu menganggap saya ni punca perbalahan ini, punca jadi macam ni. Sedangkan punca kita tak itu, kita tak tahu pun ada benda itu. Bila orang dalam sendiri yang cakap dan minta kita cover angle yang itu, kita cover, tiba-tiba kita terpalik kat situ. Jadi saya rasa kesal bila artis tu last masa saya jumpa, rupanya dia dah tinggal beberapa hari meninggal dunia. So dia pandang saya dan satu pandangan yang, bila saya bagi salam kat dia, dia pandang saya dan satu pandangan yang macam kesal, kebenci pada saya kan. Sebab yalah saya dianggap macam punca kat situ. Sebenarnya saya jalan ke kerja saya je. Patutnya kau nak marah-marah lah dekat tu kan, ahli keluarga kau situ kan. Jadi macam tu. So selepas tu meninggal, saya rasa frust. Bila dia meninggal, di sebelah pihak sana pula pandang kita ni punca. Jadi tapi saya beranikan diri juga, saya humble juga, pergi juga ke rumah dia, minta maaf kat dia, bagi tahu kedudukan saya sebenar dalam perkara ni. So dia faham, dia terima semua. Dia pun dalam bidang ni dia tahu, cuma rajuk dalam hati dia tu yang buatkan dia susah nak macam dulu dia orangnya gini. Sekarang dia dah reject semua, dah
dah macam dah tak ada keduniaan seni, dah tak ada dalam dia jadi orang biasanya menghambakan diri pada Allah. Yalah dari segi yang tu baguslah, tapi tak adalah sampai ketara sangat macam dulu kan. So tu yang saya rasa, saya terasa bersalah, dan saya harap benda ni tak berlaku lagi lah. Sekali tu aja. Nak kata pengalaman, ya itu dah ada pengalaman. Nak kata kepahitan, ya itu dah ada kepahitan. Saya rasa dah lah. Lain kali pada saya kalau berada lagi dalam keadaan macam ni, kita kena lebih bijak meletak diri kita kat mana. Kita tak boleh ikut cakap orang. Orang memang nak gitu gini. Nanti orang sini pula nak gitu gini. Kita dah jadi bola kat tengah-tengah dan kita dipandang bersalah. Jadi kita sebenarnya, kenapa kau pergi ikut cakap orang tu? So kat situ saya rasa saya mengakulah ada kesalahan saya juga kat situ, dan lain kali itu buat saya jadi makin matang. Lepas tu macam mana saya nak menghadapi keadaan ini? Tak mestinya dalam keadaan kita interview orang itu, tapi dari segi kebijaksanaan kita macam mana nak menjernihkan yang keruh. Itu lebih baik, lebih afdal, lebih berkat daripada kita sama ada pergi pada mana pihak ataupun kita just ikutkan aja, go with the flow. Tak boleh. Kita kena mencorakkan benda tu jadi apa sebenarnya. Itu lagi baik sebenarnya. Apa pernah kena saman? Saya amat berhati-hati supaya jangan kena saman. Biarlah sensasi, biarlah kontroversi, tapi jangan sampai kena saman. Paling saya takkan. Maka saya pula nasihat anak-anak buah saya, unit produksi ada 8 orang, Melody punya reporter di bawah saya, lepas tu 6 orang Galaxy TV9 reporter di bawah saya. Saya nasihatkan orang jangan sampai kena saman. Tapi saya tak nafikan benda ni kau jaga macam mana pun, kau silap sikit, kalau kau tak buat silap pun dia akan membabitkan kau, kena saman juga. Tapi yang penting kau mesti tahu kedudukan kau sebenarnya. Kau tak terpengaruh mana-mana, dan saman yang kena kat kau pun bukan sebab kau, tapi sebab perjalanan kes itu memang melibatkan kau. So kau kena saman juga. Tapi kalau kau kena saman pun, kau jangan takut. Kalau kau buat tu betul, kau buat ikut etika kewartawanan, insya-Allah kau akan lepas. Orang saman kau berapa, yang itu pihak tu sama saya 10 juta. Masuk ke Mahkamah Tinggi, bicara 5 tahun lepas tu keluar keputusan saya tak bersalah, dan saya tak kena saman, kena bayar tu semua tak. TV3 pun tak kena bayar, dan orang itu kena tanggung all the cost. Sebab apa? Sebab kita berpegang pada etika kewartawanan. Walaupun kita nak sensasi, walaupun kita nak terjah, nak nampak kontroversi pun, tapi tetap dalam etika kewartawanan. Mana yang boleh, mana yang tak boleh, jangan buat. Kalau kau nak buat juga, kau kena ada sebab kenapa kau nak buat macam tu. Kau kena bersedia dah siap-siap. Macam kes itulah, saya kena Mahkamah Tinggi pada masa tu 10 juta, dan Alhamdulillah sekarang. Kes apa tu? Kalau boleh beritahu. Saya put it this way, saya dapat satu aduan lah, bentuk aduan. Sama lebih kurang macam yang tadi itu. Tapi ini saya dapat satu aduan mengatakan begini. Jadi kita salah. Saya bersalah kalau saya dapat aduan tu, terus-terus saya sial. Kononnya nak dapat rating tinggi, nak viral lah. Macam sekarang ni, orang dapat tahu daripada WhatsApp, terus siarkan. Bagus ni, aku punya viral. Lepas tu orang ni pun share bagus ni. Salah dalam etika kewartawanan sebenarnya. Apatah lagi kalau ada sebut nama, ada gambar apa semua, lagilah kau bersalah. Ya betul, viral kau dapat hasil daripada situ, blog kau, tapi kau kena tanggung lah semua. Dunia dan akhirat kena tanggung. Itu yang pada masa tu berlaku. Saya dapat tu dah bentuk email. Tapi saya salah kalau saya terus saja siarkan. Saya kena cari orang berkenaan. So saya carilah orang berkenaan. Tanya dengan dia, betul tak aku dapat ni, ceritanya macam gini, aduannya macam gini. Tapi baik saya jumpa you sendiri cakap, betul tak? Dia pun ceritakan, tak sebenarnya gini. Yalah, dia ada sudut dia sendiri, hak dia sendiri nak soal, kasih dia hak dia. Itu kita bukan polis, kita bukan hakim untuk menentukan siapa betul, siapa salah. Kita orang tengah yang mewakilkan semua pihak untuk bercakap. Dia cakap, saya pun siarkan. Tapi again, bila kita siarkan, dia
implikasinya kepada pihak-pihak lain, pihak-pihak berhampiran, pihak-pihak itu yang macam cadangkan kepada dia saman saya sebab saya dah macam mengaibkan, jatuhkan dia. So dia pula mungkin terikut dengan saranan daripada orang-orang keliling, dan saman pun bermula saya offer, saya kata tak apalah, kita jumpa, kita settlekan, tapi nampaknya keadaan masa pada itu tak macam gitu, dia jadinya lain. So itulah maka masuklah ke mahkamah. Walaupun saya mengelak kena juga kan, dalam keadaan mengelak pun kena juga. Ada rakan sangkatan saya yang sampai ke mahkamah, ada yang kalah, ada yang menang. Tapi pada saya, kes saya, alhamdulillah, itulah kena pegang pada etika kewartawanan. Banyak orang cakap bila kita katakanlah kita dapat satu WhatsApp, orang ni begini, kita pun terus share, bangga ni, kita punya views ramai. Ada orang kata, kenapa tak siarkan muka, kenapa tak siarkan nama? Orang tu marah, orang tu balik, kalau tak nak share muka, baik tak payah share lah. Dia kata macam tu. Tapi kalau ikut etika kewartawanan, bila kau siarkan muka, maknanya kau dah menuduh dia. Seseorang tu tak bersalah selagi mahkamah tak menentukan dia bersalah. Mahkamah dah mahkamah dah adili dia dah bagi hujah dia apa semua, nampak dia bersalah, barulah dia berkata bersalah, barulah boleh siap muka dia bersalah. Tapi selagi dia tak bersalah, kalau dia dapat lawyer yang okey ke, dia lepas, dia tak bersalah kalau pergi pada bidang perundangan kan. Jadi seseorang tu tak bersalah selagi mahkamah tak kata dia bersalah. Jadi bila dia belum bersalah, jangan letak muka dia, jangan letak nama dia. Zaman kita dulu siap main bit semua sebab nak elakkan nama, nak elakkan muka. Sebab kalaupun kita tahu memang terang-terang lah dia ni buat salah, tapi kita dah awal-awal lagi dengan bangganya siarkan nama dan muka dia. Kalau dia dapat lawyer yang baik punya kelentung, kita kena balik. So itulah, kena tak faham etika kewartawanan. Tapi sebab yang menulis tu sekarang, yang viralkan tu bukan wartawan, orang biasa, netizen biasa juga. Dia bangga, dia tahu tu dia siarkan. So kita nasihatkan, nak siarkan, nak viral apa semua, agak-agak lah. Jangan engkau kena, kita sendiri yang wartawan ni pun kena jaga etika, apatah lagi orang biasa. Memang orang biasa bukan wartawan, dia tak terikat dalam etika kewartawanan, tapi dia menyiarkan berita, dia dah kira menyebarkan berita walaupun dia bukan wartawan. Tak mestinya wartawan saja boleh menyebarkan berita. Netizen pun, terutama dalam zaman sekarang pun, gairah masing-masing nak keluarkan berita. Dia orang pun termasuk dalam undang-undang penyiaran juga. MCMC akan ambil kira pada engkau punya apa yang kau posting kan. Okey abang. Abang pernah menerbitkan sebuah buku di mana dalam buku ni banyak sekali kisah-kisah dan juga pengalaman abang ya, tertulis dekat situ. Dalam banyak kisah yang abang ceritakan dalam buku tersebut, mungkin banyak juga ada kisah-kisah keperitan lah, kesukaran menghadapi cabaran dalam dunia kewartawanan ini. Sampai ada satu tahap macam saya pernah baca yang abang sanggup pergi ke Singapura untuk cover sebuah konsert ke apa kat sana. Tapi Pak Pancit terpaksa jalan kaki, sanggup jalan kaki untuk buat liputan masa tu. Itu antara kerja gila yang saya pun tak terfikir saya boleh buat. Masa tu saya dengan juru kamera saya sekarang lah, Jeffrey Iran. Dulu kami partner masa UiTV dulu. Lepas tu dia naik KL, dia jadi wartawan juru kamera utusan, saya TV3. Kita jarang jumpa, masing-masing dia busy dia, saya busy saya. Jumpa pun payah, WhatsApp pun payah, raya pun tak datang rumah. Tapi bila dia dah bersara sekarang, tiba-tiba kita partner semula buat YouTube. Dalam keadaan yang kita dah tak anggap benda tu kerja, kita anggap benda tu passion, kita minat bidang kewartawanan. So kalau kita nak cover, kita cover lah. Kalau tak lah, kita tak lagi bekerja atas orang suruh cover, orang suruh buat ni, orang suruh pergi tu. Tak, kita suka-suka kita. Saya rasa okey, tanya dia, engkau boleh tak? Jom. Dia jadi macam tu. Sebab kalau nak tinggal terus bidang ni, kita jadi murung kot. Kita jadi satu benda yang hilang dalam kehidupan kita. Sebab kita bukan mohon kerja wartawan dapat. Tak, kita memang heart and soul kita dalam bidang kewartawanan dapat buat. Jadi bila kita nak tinggalkan tu, dia tak semudah itu.
Kalau orangnya dia UiTM, dia ambil Mescom, lepas tu dia apply kerja wartawan, dapat tiba masa dia bersara, senang-senang je bersara, dia tinggal macam tu, dia tak dengan siapa. Tapi macam kita ni heart and soul, kita akan rasa something yang hilang dalam kehidupan kita. Apa saya dapat rasa sekarang bila saya buat ni passion, bukan lagi kerana Sebab duit. konsert tu. Kalau saya rasa saya nak cover lah. Kalau tak lah. Tapi kalau sesekali orang suka kita punya servis, dia nak bayar kita suruh buat liputan tu, itu rezeki, jangan tolak lah. Ambil jugalah. Bila dah ambil tu dah jadi tanggungjawab, kita kena buat sebaik mungkin, puaskan dia, puaskan customer kita tu. Okey, berbalik tadi, kisah tadi. Okey, yang pasal itu saya dan Jeffrey tu. Okey, kita pergi cover satu konsert tu dekat Pulau Sentosa, Singapura. Pulau Sentosa, Singapura, kita duduk di Johor. Pulau Sentosa dengan Johor tu ujung ke hujung. Ujung Pulau Singapura tu Pulau Sentosa lah. Johor baru kat bawah ni. Jadi nak masuk sana, Jeffrey ada kereta masa tu, saya cuma ada motor kapcai. So, tapi nak naik kereta pula jam, hari Sabtu pula tu jam, nanti jadi lambat, lepas tu kos lagi minyak apa semua. So kita naik motor lah, senang. Walaupun kapcai je lah. Dia kapcai buruk tu, naik sampai juga. Banyak juga hasil-hasil daripada liputan yang kita buat di Pulau Sentosa dulu. Setiap hari Sabtu ada je konsert yang kita kena cover setiap hari Sabtu. So dah banyak jugalah dapat menghasilkan berita-berita daripada sana. Pada malam itu, tak silap saya konsert rock lah. Ada Lusty Blade, ada Helter Skelter, banyak kumpulan rock Singapura. Kita cover. Konsert tu habis pukul 11. Lepas tu kita interview, cari kumpulan ni gitu gini, dah pukul 2 pagi. 2 pagi start motor nak balik semula ke Johor. Nasib tak baik, separuh jalan tiba-tiba tayar pancit. Bila tayar pancit, nak buat macam mana ada workshop yang buka pukul 2 pagi. Terpaksa lah tolak motor berdua sekejap tu. Saya tolak kat handle dekat steering tu, dia tolak kat belakang. Lepas tu tukar pula, naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit, sampailah dah lepak gila lah. Memang baju ni dah macam tikus jatuh kat longkang tu, lencun. Kalau perah tu memang keluar air. So dah tak boleh tahan, dua-dua dah tak boleh tahan. Kita pun highway kan, kat tepi tu ada macam tempat berjalan kaki, kita parking kat situ, baring kat situ, tengok langit. Naik lagi semangat saya. InsyaAllah kalau saya dapat jadi wartawan ni, saya tak nak wartawan generasi bawah saya merasa apa yang saya rasa. Biarlah dia orang rasa kesempitan lain, jangan yang macam saya rasa ni kan. So tengah gitu-gitu terlelap. Baru dia terlelap 5 minit kot, polis Singapura datang kejut. Dia ingat saya Mat Gian, rambut dah lah panjang. Ada motor pula, dia ingat Mat Gian curi motor. So saya pun tunjukkan motor tayar pancit, tengok pasport, dia tengok betul lah, dia tube tu keluar semua. Dia pulang balik, dia pun jalan. So saya sambung dengan Jeffrey, sambung naik bukit tu, sampai pukul 4 pagi kot. 4 pagi kita jumpa satu Shell Esso. So parking motor kat situ, naik taksi balik ke Johor. Sampai Johor dah pagi, sempat mandi, breakfast, tunggu workshop buka pukul 10, beli tube, bawa pump, masuk semua Singapura, naik bas, masukkan tube baru, pump. Motor tu sedia ada kat situ? Motor tu masih berterusan kita pakai sebab masa tu maksudnya tak ada orang curi lah. Tak ada. Motor masa tu siap ada rantai. Siap rantai. Lagipun siapa nak curi kalau benda tengah pancit? Tak tolak juga ke? Kecuali kalau dia ada kereta ke, dia ada pick up yang boleh bawa naik kan. So itulah, alhamdulillah ada. So itu satu benda yang pahit, tapi saya ingat masa saya dapat anugerah, adalah saya dipanggil bagi talk dekat UiTM. Saya atas pentas saya dapat cenderahati je pun. Tapi walaupun cenderahati, saya rasa patutlah dulu aku sampai tidur tepi highway. Rupanya sekarang aku ada kat atas pentas ini, diberi penghargaan ini punya. Patutlah dulu aku pernah menangis tak dapat jadi wartawan sebab di SPM aja. Rupanya Allah nak tunjukkan sekarang aku berada di atas pentas mengajar orang jadi wartawan. Maknanya kita menceritakan pengalaman kita tu, kita mengajar lah mengajar generasi kewartawanan. Patutlah. Maknanya dia
putaran dia macam itu, baru kita faham kehidupan. Kalau kita memang ada cita-cita itu, jangan cepat patah semangat. Kalau ada halang kat situ, macam mana nak kreatifkan dia supaya kita dapat juga kat situ, tapi dalam jaraknya lain, cara yang lain, tapi kita dapat. Macam saya lah, nak menjadi tu memang kena ada meskomnya tu semua, tapi bila kau tak ada, ditakdirkan kau tak ada, adakah kau kena jadi Mak Gian, adakah kau kena Fras menonggeng ke terjun bangunan apa tak, atau kau kena pindah ke bidang lain, tak ada je cara dia kalau kau seorang kreatif. So itunya saya pernah mengalami dalam kehidupan saya. Cita-cita saya terhalang kat situ, tapi saya dapat melentas semua dengan cara saya. Sampai sekarang ni orang kenal saya sebagai antara wartawan yang yang berpengalaman. Kata macam tu. Abang, zaman sekarang kan wartawan cukup berbeza lah kalau nak banding dengan wartawan dulu kan. Apa yang membezakan wartawan sekarang dengan wartawan zaman dulu? Selain daripada gadget lah, sekarang dia kan macam model apa semua kan. Tapi dari segi macam keberanian wartawan sekarang, ada tak seberani wartawan dulu? Satu yang saya nampak, wartawan sekarang kalau nak kekal relevan, kekal diangkat, dipandang somebody, dia kena ke depan dalam berita. Jangan lagi mengharapkan apa yang ada di internet yang tengah viral. Jangan, hari ni assignment apa? Assignment, hari ni press conference artis A. Google artis A. Gini. Pergi bertanya artis A berdasarkan soalan di situ. Maknanya soalan kau semua dah benda yang dah ada. Benda yang tengah viral sekarang, kenapa kau tak boleh create satu yang lain? Sesuatu yang walaupun orang dah ada baca dekat mana-mana, tapi engkau punya lain. Itu yang saya cuba buat sekarang, di mana ialah satu assignment tu orang semua bertumpu pada topik itu. Saya tahu topik itu, tapi dah tentu ramai orang keluar, dah tentu viral. Saya tak nak pergi tu, saya nak pergi yang lain. Walaupun yang lain tu tak se-viral itu, tak dapat sambutan itu, tapi dia unggul, dia tak asing. Kalau dalam 10 orang tu ada 2-3 orang yang minatnya itu pun okey lah, tak kisah. Saya tak hadap sangat nak viral sangat. Okey, jadi sebagai seorang wartawan dalam bukan kancah lah, dalam keadaan sekarang ni kena lebih kreatif dalam cerita. Tapi bila sebut kreatif sebenarnya nampak macam mencipta, tapi sebenarnya mencipta dari sudut angle, bukan mencipta berita yang tak ada jadi ada kan. Kena kreatif. Sebenarnya wartawan hiburan ni kelebihan dia orang ialah kreatif. Saya pernah buat wartawan sukan, saya pernah buat wartawan politik, wartawan general. Mereka semua bermain dengan fakta. A tetap A, kau dapat B tetap kena laporkan B. Tapi wartawan hiburan, kau kena jadi B plus. A plus apa, kau kena jadikan dia cantik. Macam mana kau nak mempersembahkan cerita tu, A tetap A, tapi macam mana kau nak cantikkan dalam persembahan kau. Itu yang tak semua orang ada sikap itu, nak kreatif kan. Kalau setakat apa yang dia dengar, itu yang dia laporkan, semua orang pun boleh buat kot. Persediaan abang sebelum pergi ke assignment, apa yang abang buat, dan juga bagaimana nak create scoop soalan tu sebenarnya? Saya banyak pergi pada pengalaman sebenarnya. Kadang-kadang saya pergi tu dalam keadaan kosong, tapi bila saya berbual dengan orang, saya interview, saya tanya dulu, jorok dulu satu soalan. Bila dia penjawab tu, saya dah pusing itu, pusing. Jadi benda tu lain, benda berpanjangan dan benda yang menarik. Kadang-kadang saya tengok, ya betul, orang lain tengok apa yang terbayar, saya pun kadang-kadang tengok juga. Itulah cerita yang saya takkan buat, sebab dah tentu dah ada. Saya takkan buat tu. Ada orang kata, Nak Samad sekarang dah tak macam dulu. Dulu memang zaman saya pun kejar apa berita tengah viral. Sekarang saya pun hadap benda tu, saya pun nak benda tu. Dulu saya dah buat benda tu, so takkan dah saya nak buat sampai ketua kot. Saya dah buat, dah Malaysia dah nampak buktinya. Saya dah berjaya boleh handle berita-berita macam tu semua. So dah lah, benda dah. Sekarang kena benda lain pula.
kreativiti saya bukan setakat tu aja. Saya nak tunjukkan kreativiti saya pun lain juga. Walaupun benda tu tak se-viral, tak se-hebat yang itu, tak apa, dia unggul. Saya nak keunggulan itu. So itulah, bila persediaan saya, bila sesuatu tu, kalau saya tengok, itu yang saya takkan buat. Satu. Yang kedua, ialah dulu memang nak kena kejar-kejar ni. Oh, hari ni ada kes mahkamah lah. Artis ni masuk mahkamah hari Ahad pukul 8 pagi. Kita pun sibuk kena on time. Pukul 7 dah pergi. Saya rasa benda tu saya dah buat bertahun-tahun buat macam tu. Tak nak gabung pun tak apa. Saya rasa benda dah bukan minat saya ke arah itu. Saya lebih suka benda yang unggul, yang lain. Macam mana saya dapatkannya, itu kadang-kadang dari rumah pun saya dah tahu mengenai artis itu. Saya tengok orang lain belum buat tu, saya je tahu mengenai itu. Ialah hasil daripada kita berkawan dengan dia dulu sampai sekarang, kita tahu ada benda yang tersirat, yang tersembunyi. Mungkin kita minat itu, ataupun mungkin secara tak langsung dengan bertanya, dia jawab, jawapan dia tu yang kita boleh pusing jadi benda lain. Beberapa kali pernah saya tanya, dia jawab, saya tengok tak ada apa yang menarik, saya sanggup tak keluarkan. Maknanya bila saya interview dia, bukan kemestian saya kena keluarkan. Tak ada undang-undang yang mengatakan saya mesti keluarkan atas saya. Kalau saya rasa ni menarik, akan keluarkan. Kalau tak apa, kita anggap benda tu pengalaman. Besok jumpa dia lagi, interview lain, mungkin yang itu lagi okey kot. Bukan kita menipu dia excited lah bila kita interview dia. Memang kita pun nak keluar cerita dia, tapi kalau cerita tu rasa kita tak okey, tak apa, buat masa tu. Kita tetap respect dia sebagai artis. Kita pun minat nak tolong dia dalam kerjaya dia nanti satu hari. So bila macam mana you tanya saya, macam mana persediaan saya, itulah dia, benda tu dia datang dari pengalaman spontan ataupun memang yang saya dah tahu mengenai dia. Macam contohnya M. Nasir, saya dah tahu dia punya karakter apa, perangai dia dan apa soalan yang dia suka untuk jawab kan. So itulah, saya boleh berhadapan dengan dia. Siapa idola abang dalam dunia penyiaran? Saya harap kalau saya cakap ni orang tak kecil hati, sebab memang tak ada. Tak ada. Nas Ahmad memang Nas Ahmad. Rasanya memang dia satu-satunya dekat dalam dunia penyiaran Malaysia ni yang sebegitu. Dia dah mencipta satu, orang kata, ikon dunia penyiaran yang ke arah, orang kata, hiburan. Dia mencipta satu benda yang tak pernah orang buat. Tapi mungkin kita tanya macam siapa idola abang, mungkin abang ada macam aku orang kata menyanjungi beliau ke apa ke. Okey, kalau memang artis saya memang tak ada. Memang tak ada. Bukan okay. Saya nampak saya ni bagus sangat, tapi saya lebih suka jadi saya. Bila saya tengok orang itu, saya secara tak langsung saya jadi dia. Saya nak jadi saya. Itulah apa yang jadi sekarang. Okey, kita bercakap pasal artis dalam ramai artis ni, artis yang abang kagumi ketika ditemu bual. Maksudnya bila kita temu bual dia, kita nak apa yang dia bagi apa yang kita nak, dan kita pun senang hati. Okey. 3 beradik. Norman, Yusri, Edri. 3 beradik tu KRU senang. Bila kita interview dia punya jawapan dia semua point. Jadi kita nak in dengan out kan, masukkan tu senang. Sebab dia punya cakap 3 orang tu dah lah lancar, point je semua. Jadi kita tak payah nak buang semua tu. Norman macam tu, Yusri macam tu, Edri pun macam tu. Berbanding kalau macam itu saya lah, M. Nasir, bukan dia tak ada point, dia ada point. Cuma kita sebagai broadcasting, dia punya nak construct satu ayat, saya rasa kita nak kalau kita potong nak jadikan satu ayat tu simple, tapi nak menunggu dia menghabiskan. Yes, dia ada point, bukan dia tak bagus, dia ada point, dia cakap dia orang seni memang selalu macam tu lah. Ada macam tu. Macam arwah Jin Samsudin. Arwah Jin Samsudin ni dia jenis yang
terlalu berfalsafah. Kadang kita tanya benda yang simple. Cerita ni mengenai apa? Oh, memang jadi hasrat kerajaan untuk menentukan masa depan filem kita. Jadi saya buat filem yang dia pergi pada kerajaan punya apa. Sedangkan poin kita kadang-kadang dia jawab, kadang dia tak jawab poin kita. Dia pergi ke lain. Itu masing-masing ada karakter sendiri ya. So tapi kita bukan dia tak bagus, bukan kita ketawakan dia, tapi kita berhadapan, kita pengalaman kita bersama orang itu, oh dia ni macam ini. Jadi next time bila kita jumpa dia, kita dah tahu macam mana tackle dia. Saya dalam keadaan yang yalah, kita pegang mikrofon masa dia jawab, lengur tangan saya nak tunggu dia habis jawab sampai tampuk pegang tangan. Faham. So bukan kerana dia tak okey, tapi dia macam tu. Jadi kita kena berhadapan dengan orang macam tu. Tapi Norman, Yusri, Adri, 3 orang tu memang pada saya, kalau ramai lagi artis yang macam tu, bagus, senang kerja. Tanya tutup jawab dan balik nak edit senang. Bang, dalam kita borak-borak ni dah berbaki 3 minit lagi. Okay. Mungkin dalam 3 minit ni abang boleh simpulkan apa yang abang buat selepas abang keluar daripada Melodi, nak buat apa yang abang minat. So sekarang ni apa perkembangan terkini Nas Ahmad? Sebenarnya saya yang di luar daripada bidang minat saya ialah semua orang pun dalam keadaan yang PKP dah 2 kali apa semua, tak ada kerja. So saya pun dari segi kekeluargaan tu secara tak langsungnya saya pun buat makanan. Laksa Johor Mama Yati. Mama Yati is my wife. Jadi saya sebab masa tu tak boleh pergi mana-mana, duduk rumah aja. Jadi duduk rumah takkan nak jadi batu kat situ. So buat makanan jual. So mula-mula buat apa nama tu, roti jala, lepas tu tukar nasi lemak, lepas tu tengok laksa Johor yang paling dapat sebutan. Alhamdulillah lah. So makin meningkat, tapi saya kasih pada my wife Yati dengan my daughter Farah. Dia yang lebih ke situ. Saya lebih pada video production. Video production ni termasuklah YouTube channel, dan termasuk ambil ada orang apa tu perlu servis saya untuk buat video, untuk konten YouTube ke apa ke, macam semua orang macam you juga. So kalau ada yang dia ambil, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita buat yang kita punya sendiri. Apa yang kita minat nak buat, kita buat. Benda tu berjalan ya. Ini ucapan lah akhir sekali. Kita sebenarnya banyak sekali orang nak cerita pasal Nas Ahmad ni. Mungkin kita buat sesi lain. Mungkin Abang Nas nak bagi something lah, kata-kata untuk pendengar-pendengar kita. Okey, kepada yang minat bidang kewartawanan, teruskan, tapi ikut etika, jangan ikut kegairahan. Kegairahan tak bawa ke mana, tapi menghancurkan kau. Walau macam mana pun kau nak viral apa semua, biar engkau yang kontrol dia, bukan dia kontrol engkau. InsyaAllah dari situ datang keberkatan. Dari keberkatan itulah kita dapat manfaatnya, sama-sama dapat manfaatnya. Kita terjang untuk suatu kepastian. Ya. Masih lagi ya. Okey bang, terima kasih banyak-banyak kerana sudi borak sini habis sini. Kita jumpa lagi di lain masa. You guys, thank you so much for watching. Bye bye. Assalamualaikum. This is how we do this.